Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid 2 Zamrud. Seperti biasa, hari ini 23 Ogos kita akan teruskan untuk sesi PDPR kita bagi matematik tahun 2. Okey, jadi sebelum itu cikgu nak murid-murid telah pun bersarapan pagi dan dah mandi. Jadi untuk memberikan ataupun mendatangkan tenaga supaya masa sesi PDPR cikgu untuk video pengajaran ni murid-murid tidak akan rasa bosan ataupun penat ataupun letih kan. Jadi kita telah pun bercuti selama 2 hari. Jadi cikgu harap murid-murid semangat untuk meneruskan sesi pengajaran cikgu. Okey, sebelum itu cikgu nak beritahu tolong sediakan dulu buku matematik jilid 2 tahun 2 pada muka surat 53 hingga 58. Nah, okey. Okey, selepas tu cikgu nak murid sediakan buku tulis kotak ataupun petak matematik tahun 2 Zamrud seperti biasa untuk sesi PDPR bersemuka yang biasa kita buat. Ini kita sesi bersemuka di sekolah. Yang ini untuk sesi PDPR dan tuliskan maklumat berikut hari Isnin 23 Ogos 2021 dan kita masuk tajuk 6 dalam buku teks matematik jilid 2 tahun 2 iaitu panjang, jisim dan isi padu cair. Tetapi cikgu mengambil dulu untuk tajuk panjang. Okey, dekat sini kita akan belajar topik yang pertama iaitu kenali unit panjang dan yang seterusnya nanti murid akan belajar berkenaan dengan ukur panjang objek dan lukis garis lurus dengan menggunakan pembaris. Jadi sebelum cikgu pergi pada penerangan dekat My View Board, cikgu nak buat penerangan berkenaan dengan formula bagi panjang. Okay, ini biasa murid tengok dekat pembaris lah. Pembaris kat sekolah murid bawa yang pembaris lebih kurang 15 ataupun 10 cm tu. Biasanya bila setelah murid tulis ataupun menggaris ataupun mengukur sesuatu objek, murid akan tulis simbol begini. Ini adalah simbol dia cm. Cm tu bermaksud sentimeter lah. Tetapi biasanya kita akan tulis begini ataupun sm. Okey, cm ataupun sm. Okey, kemudian simbol yang seterusnya adalah meter. Ni meter Meter ni biasanya digunakan pada pita ukur yang panjang untuk buat rumah, untuk ukur sesuatu permukaan yang di mana pembaris unit piawai biasa yang mau pegang tu yang 1 meter pun ada juga tak mampu untuk ukur luas panjang sesuatu objek tu. Jadi luas sesuatu kawasan. Jadi kita mesti nak gunakan pita ukur. Okey, cikgu masukkan kepada penerangan di buku teks melalui My View Board. Okey, ini buku teks kita pada muka surat 53. Okey, kita akan sampai belajar sampai muka surat 58. So hari ni tu yang cikgu cakap tu, tajuk panjang. Ini tajuk yang kita belajar untuk tajuk 6, panjang, jisim dan isi padu cecair. Tetapi kita akan memberikan tumpuan kepada tajuk panjang saja. Jadi dekat sini kalau murid dapat lihat, ini adalah persekitaran di sekolah di mana mereka ni semua tengah belajar berkenaan dengan unit panjang, jisim dan isi padu cecair. Tetapi kat sini cikgu hanya nak tunjukkan kepada murid bahawa kita belajar hari ini berkenaan dengan tajuk panjang dahulu. Okey, panjang. Kita akan belajar untuk kenali unit panjang, sentimeter dan meter dan juga kita akan ukur objek dan garis lurus. So dekat sini nanti murid akan dapat kenal pasti berkenaan dengan sentimeter dan meter. Okey, dan meter yang kat sini sentimeter. Okey, yang lain tu kita bukan abaikan tetapi cikgu masukkan sesatu. Okey, dekat sini tentang unit jisim. Ini cikgu tak masuk lah. Yang ni unit isi padu. So dekat sini nampak tak? Dia mengukur tinggi akil. So tinggi akil adalah 100 cm. 100 cm bersamaan dengan 1 meter. Tak adalah tinggi sangat si akil ni. Okey, seterusnya cikgu masuk pada muka surat seterusnya. Okey, ini merupakan muka surat 54. Kita akan belajar tentang kenali unit sentimeter. So dekat sini murid akan tahu, ambil pembaris dekat situ. Jadi murid akan dapat kenal pasti di antara pembaris tersebut ada sengatan-sengatan dia. Sengatan 1 cm. So dekat sini kita akan gunakan pembaris 15 cm dan ada juga pembaris yang 10 cm. Jadi kalau murid dapat lihat nombor-nombor tu sifar, okey, sehingga 15 kat sini memang ada pada permukaan pembaris. Ini kita namakan dia sebagai unit piawai. Unit piawai di mana memang tetaplah kita ukur dia akan tepat. Kita ukur saja guna unit piawai, dia akan jadi tepat. Kenapa tepat? Sebab dia ada nombor. So dekat sini kalau murid lihat di antara nombor 1 di antara sifar dan juga 1 ni, dia adalah 1 cm. Kemudian
pergi ke 2 ni dia akan jadi 2 cm. Maksud saya 1 ke 2 ni dia 1 cm. Jadi kalau murid kira daripada sifar dia akan jadi 2 cm. Begitu juga kalau murid ukur sesuatu tu sampai 5, dia 5 cm. Sifar ni, okey, murid kena kira juga. Jangan guna daripada nombor 1 ni, mesti guna daripada sifar. Okey, kemudian murid akan ukur. Okey, sekarang kita lihat murid ni mengukur kata panjang sebatang paku dengan lebar jari untuk 1 cm. So kalau kamu tengok dekat sini, kamu akan dapat kena pasti. Okey. Aku dapat kena pasti simbol bagi sentimeter. Ingat sentimeter ini ditulis dalam bahasa Melayu. Tetapi pada pembaris cikgu kenapa cm cikgu sama sahaja. Cuma beza dia adalah bahasa. Okey, yang ini adalah bahasa Inggeris. Okey, dia ejaan dia macam ni. S-E-N-T-I-M-E-T-E-R. Sentimeter. Kalau bahasa Melayu dia ini. Tapi ingat kita guna je lah sentimeter, sama je. Okey, so kamu tengok dia ukur ibu jari awak dengan paku ni. So dia dapat antara ruang sifar hingga 1. Jadi panjang sebatang paku dan lebar jari ialah 1 cm. Okey, cikgu nak tunjuk dekat sini pula. Okey, ini antara alat-alat ukuran piawai yang murid kena tahu. Ini biasa murid tahu ni pembaris kan. Pembaris ni dia ada pelbagai jenis. Ada yang 30 cm, ada yang 20 cm dan ada yang 15 cm. Ini adalah pita pengukur. Pita pengukur ni biasanya dia lebih panjang sebab dalam ni dia ada gulung-gulungan, bergulung. Okey, bila dia bergulung, kita boleh ukur dia lebih daripada biasanya 10 meter. So dekat pembaris ni biasanya 10 meter. Okey, dia ada 20 meter, dia ada 30 meter, dia ada 50 meter, dia ada 100 meter. So ini adalah pita pengukur juga. Pita pengukur ni, tetapi dia diperbuat daripada getah latex yang mana kita biasanya ukur pita pengukur ni untuk ukuran badan. Okey, ukuran badan, nak tahu pinggang berapa, nak jahit baju kan. Lengan baju pun boleh. Ini maksudnya dia berbeza penggunaan lah. Boleh ke kita guna pembaris untuk ukur badan? Tak boleh juga sebab kita kena guna pita pengukur yang latex ni. Boleh ke kita ukur badan guna pita pengukur? Tak boleh. Ini biasa untuk permukaan yang lebih daripada 1 meter. Jadi pembaris-pembaris ni boleh digunakan untuk mengukur buku, untuk mengukur meja, tinggi meja, lebar daun tingkap, lebar daun pintu, macam-macam dekat rumah yang murid boleh cuba untuk ukur. Okey, seterusnya cikgu masuk. Ini adalah contoh pembaris di mana yang cikgu tunjuk tadi, mesti murid bila buat ukuran mesti tengok dia punya unit piawai dia, sifar mesti dikira sehingga 1 dan nombor seterusnya kedua dan nombor seterusnya 3, nombor seterusnya 4 dan nombor seterusnya 5 dan seterusnya sampai 10, 15 ataupun 30 cm pembaris lah. Okey, contoh kat sini cikgu nak ambil orang kata paku ni. Okey, so cikgu ukurlah paku tu, cikgu letaklah di antara sifar tu. So kat sini murid tahu paku tu berapa dia punya panjang. Daripada sifar ni jatuh ke 4 kan. So cikgu ni macam mana? Di tengah-tengah ni adalah 5. Kamu kena kira sengatan ni. Macam awak belajar masa dah waktu kan, sengatan di antara 1 hingga 2 ada berapa sengatan kat situ. So ada 10 sengatan kan. So dekat sini 5. Jadi kamu tengok sini 4 kan. Dia ujung saja paku ni jatuh kat sini. Jadi awak tahu paku tu dia punya panjang dia 4 berapa? 4 cm. Begitu juga dengan buku tersebut. Buku ni pun awak boleh ambil, ukur dia, awak bawa je lah buku ni dekat permukaan tersebut. So awak bawa, awak ukur kat sini, cikgu ketepikan lah. Contoh kat sini, ambilkan buku ni. Okey, kalau kamu tengok buku ni pula, cikgu buku tu 4 cm je cikgu panjang dia cikgu. Tak, ini cikgu gunakan ukuran yang dah terpadam, ukuran yang biasa lah maksudnya dekat sini supaya awak lebih tahu. Tetapi sebenarnya kalau kamu nak gunakan pembaris biasa, buku yang cikgu tunjuk ni dia lebih panjang lah. Kalau kat sini kamu tengok dia 3.567.8. Dekat situ dapat 3.8 kan, mana ada buku lebar 3.8 untuk buku tulis. Dia mungkin akan jadi lebih daripada tu. Jadi gunakan pembaris tu, awak ukur tinggi dengan lebar.
tinggi dengan lebar buku. Tinggi tu maksudnya panjang buku lah, lebar maksudnya dia punya keluasan di bawah dengan atas tu. Jadi awak akan tahu berapa sebenarnya ukuran bagi sebuah buku. Okey. Seterusnya, cikgu masuk dekat sini sekejap. Okey. Dekat sini pula. Ini ukuran bagi pembaris 1 meter yang cikgu tunjuk dekat awak tadi tu. Ukuran dia. Jadi kat sini awak kena tahulah. Untuk yang ini, awak akan dapat kenal pasti ukuran pembaris 1 meter. Biasanya, ukuran dia ni panjang dia 1 meter lah. 100 sentimeter. So, dia bersama dengan 1 meter lah dekat situ. So, awak kena tahu kat sini bila dia ukur, dia ada unit dia. Nampak tak? Dia sama je kat sini. So, simbol bagi meter adalah M. Sini M. Jadi, ditulis 1 meter ditulis begini. 1M. 1M. 1 meter. Jadi, dekat sini kalau kamu tengok pula, untuk pita ukur pula, berapa dekat sini. Jadi, kamu tengok, dia cakap saja satu pembaris 1 meter panjangnya sama dengan 100 cm. Jadi, awak dah tahu dah kat pita ukur ni, ada berapa dia tuliskan dekat sini. So, kejap cikgu silap. So, dekat sini awak dah nampak. So, 4M. Senang je kan? Tak susah pun. Bukan susah pun, senang je. Tu antara. Ni adalah latihan-latihan awak kena buat nanti. Okey, seterusnya. Okey, ni macam mana nak ukur panjang sesuatu objek. So, kat sini mudah je kalau nak ukur panjang kan. Nak ukur panjang, pastikan ukuran tu tepat. Contoh kat sini yang pertama dibagi ialah pembaris. Pembaris yang pertama ni, gunakan pembaris yang ada tadi tu dan dia ambil pensel. Dia ambil pensel. Pensel tu diukur lah pensel tu. Jadi awak tengok cikgu dah ajar awak mesti kira daripada sifar tadi ya, sifar cm. So dia letakkan pembaris tu, kita dapat panjang pembaris tu mula daripada sifar, kita ukur dia adalah 12 cm ataupun sentimeter, tulis dalam ni. Tapi kita tulis dalam unit dia cm lah. Begitu juga dengan ukur daun. Awak tengok sifar ni mesti dikira. So dia letakkan daun tu di atas permukaan meja. Daun tu kita dah nampak. So dia jatuh dekat 6 ni kan. Jadi daun tu 6 cm. Jangan tak tahu, cikgu dah terangkan. So dekat sini begitu juga dengan pemadam. Awak boleh cuba macam mana nak ukur pemadam. Pensel tadi dah dicatatkan 12 cm. Daun tadi berapa? 6 cm. So pemadam ni tengok dia mesti mula daripada sifar ni. So dia jatuh dekat nombor 3. Jadi awak dapat dah jawapan pemadam tu 3. Mudah bukan? Bukan tak susah pun. Ini adalah cara-cara untuk kita ukur sekiranya ada dekat sekolah. Tapi sebab kita tak bersemuka kan. Jadi cikgu tak dapat nak tunjuk lah. Dekat sini awak boleh guna pita ukur. Kalau ada dekat rumah, pembaris pun boleh. Cuma pembaris tu awak kena campur-campur lah. Contoh pembaris 30 cm. Ukur lagi, tandakan 30 cm, tandakan lagi 30 cm. So awak akan dapat lebar pintu rumah awak 90 cm. Dia senang je. Dia tak susah. Awak double-double kan. So kat sini contoh dia lebar pintu kelas 128. Mudah je. Ni sekarang dia nak lukis panjang lukisan ialah 2 meter. Dia ukurlah lukisan mural dekat tangga sekolah kan. Ini biasa. Jadi tugas hari ni nanti murid kena ukur apa benda objek yang ada dekat rumah. Nanti kan cikgu bagi jadual, murid hanya masukkan cuba ukur apa saja objek yang ada dekat rumah. Ni contoh bingkai gambar. Dia nak ukur bingkai gambar kan. Jadi bingkai gambar ni dekat sini kita dapat tengok dia jatuh dekat 1 meter. Jadi panjang bingkai gambar ialah 1M. 1M tu bermaksud meter. Mudah bukan? Bukan susah pun. Jadi senang je. Ini untuk saya lukis garis lurus bagi sesuatu objek. Dilukis. Ingat, bila kita lukis satu objek tu, kita kena titik kosong sampai pembaris tu di mana ada unit piawai dia yang terakhir. Contoh kalau gunakan pembaris 10 cm, maksudnya sifar sampai 10. Pembaris 15 cm, sifar sampai 15. Pembaris 30 cm, sifar sampai 20. Jadi awak kena lukiskan garis lurus. Ini garis lurus biasa saja. Tugasan awak nanti senang je. Lepas siap nanti, awak tolong isikan kehadiran ni. Kehadiran kena isi lah, jangan lupa. Isikan nama, buka dekat mylink.la/Cikgu Fauzi. Contoh Ain Safia ni, tekan submit hantar. Siapkan kerja ni nanti cikgu akan tunjukkan kepada awak macam mana nak buat jadual ukuran, jadual nak ukur panjang sesuatu objek dan garis lurus. Nanti awak ikutilah sesi PDPR video pengajaran ni untuk beri kefahaman. Jadi itu saja
Kita jumpa lagi PDPR kita pada hari Rabu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.